Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tahu tak di Terengganu ni ada satu syarikat kepunyaan orang Melayu Islam yang bukan diboikot oleh pengguna, tetapi dia memboikot pengedar barangan yang masuk ke kedai dia. Dan sehingga kini alhamdulillah, walaupun kekurangan barangan yang telah dia boikot tu, tetapi dia berjaya menggantikannya dengan produk-produk baru hasil daripada pengusaha-pengusaha tempatan. Jadi tidak ada alasanlah bagi orang yang nak boikot, yang mengatakan mereka kerugian. Sebaliknya, syarikat ini telah membuktikan bahawa mereka telah membuka lagi peluang kepada pengusaha-pengusaha kecil ni. Dan anda tahu berapa nilai boikot ataupun pembuangan barang-barang yang berjenama yang mereka tidak kehendaki itu, ia bernilai sehingga 8 angka. Begitu berani sekali. Kita cek hari ini bersama dengan pengawasan dia dan pengurus kanan Sabasun Hyperuncit. Okey, kita cek, kita tengok macam mana boikot dia berjalan sekarang ni. Okey, jom insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya nak tanya ni, selepas pada boikot Milo ni sebagai Sedak Koko ni sebagai alternatif kepada Milo, macam mana sambutan orang dulu? Ya, start daripada dulu memang kita tak dapat sambutan mana lah sebab orang cari Milo lagi. Sekarang ni orang cari produk Muslim. Selepas masa perang baru ni memang kita naik mendadak. Ya. Kalau dari dulu kita nak order masuk sama-sama dalam 10 kata, 15 kata. Sekarang kita masuk 1 kilo ni pun 20 kata lebih dalam masa seminggu. Maknanya memang kalau minggu ni dalam 14,000 lah. Buku? Maknanya 14,000 ringgit jualan? Jualan. Daripada dulu? Daripada dulu kita kuranglah sambutan sebab dia orang nak produk lain lagi. Bila orang cari produk Muslim memang kita naik. Sekolah-sekolah pun kita hantar. Okay, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam rancangan Bonceng, Sembang dan Santai. Dalam kali ini kita berkesempatan untuk menziarah Sabasun, okey, dan pengarah urusan Sabasun Cik Sami Ibrahim dan juga pengurus kanan Syed Nur Imanuddin yang sudi untuk ditemu buat dan menjelaskan beberapa perkara yang bagi saya begitu menarik lah untuk warga Terengganu, khususnya mendengar sendiri daripada mulut orang besar Sabasun ni apa yang telah dirancang dan memerlukan sokongan saudara-saudara. Okey, jadi sekarang ni rakyat Terengganu lah, kita tahu banyak dah dalam Google apa semua kita boleh dapat tahu lah Sabasun ni, siapa Sabasun. Saya rasa kita akan skip benda tu secara ni lah. Tapi kita nak ambil satu pendekatan yang tidak ada pada pasaran raya lain yang Sabasun buat, iaitu boikot. Boleh tak Cik Sami beritahu sikit latar belakang boikot tu? Sejarah pemboikotan oleh Sabasun Hyperuncit terhadap produk-produk yang berkait dengan Israel bermula pada tahun 2002, dan kita sebagai rakyat Malaysia yang masih merdeka dan yang mempunyai kuasa yang ada pada tangan kita boleh bertindak lebih sejajar dengan kemampuan yang ada pada kita, iaitu dengan menggunakan kuasa kepenggunaan yang ada pada kita semua, dengan memboikot produk-produk yang berkait dengan Israel untuk memberi tekanan ekonomi kepada rejim Zionis Israel.
Dan cara pemboikotan ini pernah dilakukan oleh masyarakat dunia semasa kaum kulit putih menaluki ataupun menjajah Afrika Selatan dengan mengamalkan dasar apartheid pada tahun 60-an dan 70-an. Dan hasil daripada kesedaran masyarakat dunia untuk membantu membebaskan Afrika Selatan daripada kekejaman dasar apartheid kulit putih tadi, maka masyarakat dunia telah membuat aktiviti boikot terhadap rejim apartheid kulit putih di Afrika Selatan sehingga memberi tekanan ekonomi kepada mereka dan akhirnya Afrika Selatan dapat dibebaskan. Kemudian apa yang menyebabkan nak bawa semangat boikot tu, dari mana Encik Sami dapat semangat untuk meneruskan sampai ke sekarang ni lah? Kita umat Islam telah menjadi masyarakat pengguna terlalu lama, tapi kita tidak banyak mengeluarkan produk-produk sendiri sehingga kita sudah hampir 100 tahun bergantung harap kepada produk-produk yang berkait dengan Israel ini. Jadi dia disebabkan kebergantungan masyarakat kita kepada produk-produk ini, maka kita mengambil langkah memboikot produk-produk ini secara berperingkat-peringkat, iaitu bermula dengan produk-produk yang tidak membawa kesihatan, manfaat kesihatan kepada kita semua, iaitu macam Coca-Cola, minuman Pepsi, coklat getah, Wrigley's dan sebagainya. Kita memulakan pemboikotan kita daripada sudut itu dulu. Kemudian dengan sokongan dan dukungan dan kefahaman pelanggan Sabah khususnya dan rakyat Terengganu dan Malaysia amnya, kita mendapat semangat dan mendapat kekuatan untuk terus memboikot syarikat-syarikat berkaitan dengan Zionis dan produk-produk mereka secara berterusan, iaitu selepas produk ataupun syarikat daripada Coca-Cola, Pepsi dan keluarga yang seangkatan dengan mereka, contohnya di bawah Coca-Cola, Fanta merupakan keluarga kepada minuman Coca-Cola, dan di bawah Pepsi, Mirinda merupakan keluarganya. Dan setelah alhamdulillah mendapat sokongan yang padu daripada para pelanggan semua, kita mendapat satu kekuatan untuk terus memboikot produk-produk lain yang didapati berkaitan dengan Zionis Israel. Antaranya yang telah kita berjaya boikot sebelum ini bermula daripada tahun 2002 dan seterusnya ialah produk P&G, Procter & Gamble, yang mana produk ini melibatkan jenama Pampers, jenama shampoo Head and Shoulders, dan juga produk-produk Johnson & Johnson, yang mana produk seperti produk bedak, lotion dan sebagainya. Yang mana produk Johnson & Johnson ni telah kita gunakan turun-temurun semenjak hampir 100 tahun dulu, daripada zaman tok nenek kita lagi. Jadi tanggungan psikologi kepenggunaan terhadap masyarakat Malaysia amatlah besar kesannya, sebab kita hanya mengenal brand-brand yang telah ditawarkan kepada kita melalui syarikat-syarikat yang penyokong Zionis Israel tadi, tanpa kita mengetahui sebenarnya produk-produk ini menyumbang kepada pengukuhan ekonomi Zionis Israel. Dan alhamdulillah dengan kefahaman para pelanggan semua, kita telah berjaya boikot produk Johnson & Johnson ni pada peringkat awal sebahagian daripada produk, dan kemudian dalam beberapa tahun kemudian kita berjaya boikot kesemua sekali produk yang bersangkutan dengan Johnson & Johnson ini. Dan itu terus memberi kita kekuatan untuk terus memboikot lagi produk-produk yang syarikat yang berkaitan dengan Zionis Israel, seperti Mondelez yang membawa jenama produk seperti Cadbury, biskut Jacob, biskut Tiger dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan kefahaman pelanggan Sabasun yang berterusan, kita dapat meneruskan lagi program boikot ni sehingga ke hari ini, yang mana bermula pada 1 Mac 2024 baru-baru ini, kita telah berjaya untuk memboikot hampir 100% produk yang ada kaitan dengan
Zionis Israel tadi. Termasuklah produk Nestle, iaitu yang merangkumi Milo, Nescafe, Maggi, yang mana kesan psikologi penggunaan yang ditanggung oleh masyarakat Malaysia telah terlalu lama. Kerana produk ini telah terlalu lama wujud di Malaysia, hampir 100 tahun, dan kami telah pun menulis surat kepada Nestle semenjak tahun 2004 lagi, semenjak 20 tahun lagi, untuk menyatakan rasa concern kita over this issue. Dan pada waktu itu Nestle hanya memiliki 51% share di dalam syarikat makanan Israel ni. Terus apabila kita menulis surat pada 2004, 2006, 2009 dan seterusnya untuk meminta Nestle supaya divest ataupun mengeluarkan investment dia daripada Israel ini, dengan alasan bahawa Israel ini adalah negara yang tidak pernah menghormati sebarang undang-undang, dan Israel merupakan negara yang sentiasa melakukan jenayah peperangan terhadap umat Palestin. Tetapi malangnya pada 2016 Nestle telah menambah 100% saham dia di dalam syarikat Israel ini. Dan apabila setiap kali kita menulis surat, Nestle akan beri alasan bahawa kami tidak campur tangan di dalam politik sesebuah negara, ataupun kami tidak campur tangan dalam apa-apa state affairs sesebuah negara. Kami hanyalah berniaga semata-mata. Tetapi perkara ini bertentangan dengan apa telah mereka hujahkan, iaitu apabila pada bulan 2 tahun 2022 peperangan di antara Ukraine dan Rusia meletus, dan tak sampai dalam masa 2 bulan, Nestle telah buat satu keputusan besar yang disiarkan dalam website-nya, yang menyatakan dengan tegas bahawa kami berdiri di belakang Ukraine. Dan dengan serta-merta menarik semua pelaburan Nestle daripada Rusia. Dan Rusia mempunyai 150 juta penduduk. Jauh marketnya lebih besar berbanding dengan Israel yang ada 6 juta penduduk sahaja. Tetapi mereka lebih rela menarik pelaburan mereka daripada Rusia dan terus mengekalkan pelaburan mereka kepada Israel. Dan ini telah menimbulkan satu pertanyaan daripada pihak kami bahawa adakah Nestle mengamalkan double standard. Dan begitulah juga dengan produk-produk seterusnya telah kami kenal pasti, seperti produk Unilever, produk Unza, Wipro, dan juga produk Kimberly & Clark, yang mana mereka ada direct investment ataupun direct interest dengan rejim Zionis Israel. Kemudiannya kita nak cuba tanya Cik Syed lah. So, pengalaman Cik Syed ni duduk banyak pasar raya besar ni. Macam mana dengan tindakan permulaan ni? Maksudnya selepas dapat tahu bahawa 100% Sabah nak boykot. Kongsi pengalaman lah. Maksud kata akan terjadi tak di pasar raya lain kalau ikut pada logiknya lah. Okey, sebelum pada tu jujur saya katakan pada peringkat awal saya pun agak ragu-ragu, was-was. Tapi setelah diberi penerangan oleh Abang Long kita, apa direction kita, apa hala tuju kita, apa tujuan kita, istiqamah kita, dan saya faham. Kadang-kadang perkara tidak semestinya berupa duit semata-mata. Okay? Kita bergantung harap juga kepada Tuhan. Sebab kita berikhtiar, kita berdoa kepada Dia supaya kita dapat lalui benda-benda ni, supaya insya-Allah di akhirat nanti kita akan ditanya dan kita boleh jawab apa yang kita sumbangkan dalam isu Palestin ini. Okey. Dari segi saya rasa akan datang insya-Allah kita sebenarnya untuk pengetahuan kita ada komuniti untuk satu komiti yang kita bentuk untuk isu boikot ini, yang mana kita akan kenal pasti adakah pembekal ataupun vendor yang membekal barangan tu terlibat atau tidak. Kita cek sampai ke ibu pejabat dia, parent company ataupun subsidiaries dia, anak syarikat dia. That's why macam ada salah satu company yang saya tak nak sebutkan nama. Sayang, dia bermula di Malaysia. Tetapi dia beli oleh syarikat luar. Tapi syarikat luar tu dia ada anak syarikat dia di belah negara luar tu yang membekalkan senjata direct kepada Israel. Dan sebab itu salah satu sebab kita ambil keputusan yang company syarikat ini adalah yang utama kita kena tarik dulu dari jualan. Walaupun dia berasal daripada Malaysia, produk dia. So kita dengan harapan kita mulakan langkah pertama, insya-Allah akan ada langkah seterusnya
supaya insya-Allah akan datang kita boleh menjadi panduan kepada orang lain. Kepada syarikat-syarikat lain supaya boleh. Maksudnya kalau kata Sabasun, contoh akan datang, kita tak tahu apa cerita, syarikat ni peringkat awal kita boikot. Tapi sebab atas desakan kita ataupun dengan pengguna kita apa semua, dia bersetuju untuk menarik ke atau membuat bantahan keras kepada kerajaan mereka apa semua, kemungkinan balik kita akan timbal balik. Okey. Kita nak suara kita didengari sampai ke kerajaan dia dan pembekal. Tapi professionally maksudnya secara profesionalnya dari segi pengalaman saya sendiri tak akan mungkin berlaku pada pasaran lain lah tindakan ni. Kalau dari segi pemikiran logiknya tu lah. Kalau dari segi professionally, untuk syarikat yang besar, yang multinational, agak tipis lah. Cuma kalau kata untuk syarikat yang berasaskan tempatan, insya-Allah boleh, tiada masalah. So maksudnya ni memang satu tindakan yang berani lah, katakan. Okey, selepas pada tu biasanya pada perancangan yang besar ni, dia mesti ada plan. Lepas tu kemudian kita akan check apa yang action dah telah kita buat tu kan. So macam mana planning dengan action dan check yang kita dapat, mana respon yang kita dapat dari segi tindakan boykot kita ni. Macam mana contohnya dari segi jualan ke, jatuh ke, ada komen kritikan daripada pengguna ke, susahlah mari Sabasun ni kan, kita nak kalau boleh sekali tu ada belaka ni tak ada, contohnya lah gitu lah. Macam mana boleh kongsi dengan Okey, untuk peringkat awal kita sudah menjagakan benda ni akan jadi. Okey, tapi kita mengambil satu langkah yang mana kita nak educate pelanggan kita. Okey, kita ambil langkah itu dulu. Kami faham ada setengah barangan yang kita susah nak dapat cari ganti lagi. Contoh seperti susu bayi apa semua. Dan untuk pengetahuan semua, pada pagi tadi saya ada buat perjumpaan dengan Universiti Tempatan untuk tengok apa yang peluang dan ruang yang kita boleh adakan untuk mewujudkan pasaran makanan di Terengganu, terutama di Terengganu dan amnya di Malaysia. So macam selain daripada itu, kita mencari pembekal-pembekal tempatan. Kita cari kilang, kita cari vendor yang sebelum ni jenama tu tak terkenal tapi ada di pasaran. Kita war-warkan dia. Setakat ni alhamdulillah, walaupun kita menjalankan boikot, sebenarnya kita dah jalan boikot lama. Tapi maksudnya agresif, yang 100 ni lah. Agresif 1 Mac ni, setakat ni alhamdulillah pelanggan masih bersama dengan kami. Tidak ada masalah lah. InsyaAllah tak ada masalah. Jadi kita masih mengekalkan pelanggan, kita masih mengekalkan jualan yang baik, dan kita memperkenal produk-produk baru daripada tempatan. So maksudnya nothing tulus lah. Kita nampak daripada keadaan sekarang ni, walaupun masih baru dalam seminggu 2 ni kan, jadi masih kita duduk atas track lah. Okey. Jadi sekurang-kurangnya produk tempatan kita boleh diketengahkan dan produk tempatan kita mutakhir ini boleh bersaing sama maju dengan produk-produk lain. Kalau satu masa dulu produk-produk tempatan kita untuk mendapati cita rasa pengguna tu agak ketinggalan sikit kalau nak berbanding dengan produk-produk yang sedia ada. Tapi alhamdulillah berkat kesungguhan PMKS kita, perusahaan mikro kecil sederhana kita yang mengadakan research yang tidak putus-putus, mereka dapat menandingi produk-produk yang kita boikot daripada segi cita rasa dan daripada segi harga dan cita rasa. Okey. So sekarang ni kalau kita nak ambil salah satu produk tu untuk diterima masuk dalam Sabasun, ada tak macam QC kita pergi check dulu untuk memastikan bahawa produk ni, ataupun kita percaya bahawa kita beri peluang kepada pengusaha tempatan, kemudian kalau tak laku tu kita kena bincang balik lah. Macam mana tu? Okey, untuk kemasukan produk baru terutama di tempatan, untuk berita baiknya, Sabasun sejak daripada dulu lagi kita tiada listing fee. Pendaftaran SKU setiap satu. Contoh, satu SKU ini 300 contoh. Kita tak ada. Perkara yang kedua, kita tak ada pendaftaran syarikat. Kita tak ada. Biasa nak register company pun dah nak kena bayar, tapi kita tak ada daripada dulu lagi. So yang tu kita kekalkan. Dan perkara yang ketiga mengenai kriteria-kriteria, kita kena patuhi kriteria daripada KKM, KPDN, apa semua. Cuma
kebiasaan peringkat kami akan buat tapisan melalui nasihat. Bukan tapisan reject. Okey, reject tu lain terus. Tapisan maksud dia hantar barang, kita akan cadangkan kepada IKS usahawan kita, okey, perlu buat penambahbaikan labeling ke sebelum dia submit balik. So kita dah sama-sama secara tak langsung sebenarnya kita ada buat khidmat nasihat sebenarnya. Okey. Dan jika cukup-cukup syarat tu dan kita akan masuk jawatankuasa pemilihan produk baru dan kita buat pemilihan, baru kita masuk barang. Jadi menjadi kebimbangan para pengguna lah yang concern, yang bersetuju dengan tindakan Sabasun ni, yang kata ada semangat produk-produk halal Islam Muslim semua ni kan. Dengan tumbuhnya banyak pasar raya yang berjenama lah, tapi di banyak-banyak tempat. Jadi macam ada satu desakan lah untuk melihat keadaan ni. Dan bagi saya berpendapat Sabasun mungkin boleh juga buat jenama tu. Tu macam mana tu kalau benda tu, adakah dipikirkan oleh Sabasun macam mana untuk kita lawan lah satu pasar raya di satu dun ke, contoh sajalah pasar raya Sabasun di satu dun, untuk memperbanyakkan harga yang baik, kualiti yang baik, dengan membuka lebih banyak lagi peluang pada usahawan tempatan, dan bersaing dengan bukan kita nak mati kan, kita nak bersaing dengan pasar raya berjenama yang banyak tumbuh sekarang di kawasan, terutamanya kawasan-kawasan kampung. Macam mana? Ada tak perancangan ke macam mana? Okey, kita memang dah ada perancangan jangka masa panjang. Untuk pengetahuan semua, kita siap ada perancangan 30 tahun. Okey. Untuk perancangan kita, peringkat awal kita memang ada merancang untuk membuka beberapa lagi cawangan Sabasun Hyperuncit. Untuk pengetahuan semua, kita ada 2 konsep Sabasun. Pertama adalah Hyperuncit dan satu adalah Sabasun Attack. Dia slang Terengganu, mainlah Sabasun Attack. Attack, ETAK, bukan serang tapi kita serang jugalah lepas tu. Okey. So Sabasun Hyperuncit kita merancang untuk yang terhampir ni, kita akan insya-Allah kita akan buka di Dungun bulan 9 ni. Okey. Dan konsep yang kedua, kita masih lagi dalam kajian dan kita sudah buka 2 cawangan untuk Sabasun Attack. Okey, pertama memang kita buat in-house untuk Sabasun, untuk kita tengok operasi kedai lebih kurang 3-4 pintu. Di mana tu? Di Mercang. Mercang. Sabasun Mercang. Itu Sabasun Attack tu. Attack. Sabasun Attack tapi daripada Sabasun sendiri. Ya. Dia anak syarikat lah dia. Yang sekarang ni kita bercakap ni macam franchise untuk orang luar. Yang tu kita nak konsep pertama yang kita buka untuk franchise tu adalah di Sabasun Attack 02 di Mercang. Di Gombadak. Itu konsep satu pintu. Satu pintu tu yang kita nak explore. Kedai kunci je lah. Ya, kedai kunci. Satu pintu yang kita sengaja letak di sebelah pesaing kita yang kedai sebenarnya 24 jam untuk kita bandingkan apa yang kita perlu tambah baik, apa yang kita perlu adakan. And kita nak tengok operasi keseluruhan dia akan berjalan lancar ke tidak, sebab proses dia kita akan insya-Allah akan datang, kita akan cuba tubuhkan franchise untuk Sabasun Attack. Jadi yang di Gombadak tu dah diberi kepada orang luar. Belum lagi. Yang tu kita nak tengok proses dia dulu. Sabasun dulu. Kita nak pegang proses dia, SOP dia, dan kita tengok ready tak ready untuk. So sekarang ni Sabasun dalam perancangan untuk beri franchise. Franchise. Semua sistem, semua apa tu akan mari daripada Sabasun. Dan pelabur boleh buat atas nasihat Sabasun, dan akan marilah satu tim Sabasun akan menasihat semua gitu kan. Gitu. Jadi kita dah nampak dah satu perancangan yang bagaimana dikatakan tadi 30 tahun ke depan untuk anak cucu kita, supaya kita kekal bersaing dalam bidang peruncitan ni. Jadi kita mana Sabasun tidak lepas tangan. Dia tolong juga orang Melayu, orang Islam, orang yang berminat untuk memperkenalkan produk dan jadi peruncit dengan cara yang betul. Jadi kita dah dapat benda tu kan. So sekarang ni perkara yang telah kita bincangkan tadi tu mengenai semua ni, boykot ni semua ni, dekat dah nak raya ni. Boleh tak Sabasun mensupply barang-barang ni dekat raya dah ni? Biasa Sabasun ni penuh palu nak bayar bil. Kalau nak bayar tu macam mana? Dengan
yalah pembuangan apa ni ni Barang-barang boykot tadi lah. barang boykot ni. Untuk tempoh sekarang, untuk pengetahuan semua, sebenarnya kita dah bersedia hampir 10 tahun. Ya. Okey, 10 tahun kita dah bersedia untuk saat-saat inilah. Walaupun tidak dinafikan ada segelintir lagi produk yang kita tak dapat nak cari. Okey. So InsyaAllah dalam kereta terdekat ni, apa yang kita keluarkan tu sudah ada pengganti. Okey, kebanyakan sudah ada pengganti. And akan datang, saya bagi tips sikit kat sini, kita ada kekosongan hampir 50 juta peluang untuk usahawan untuk masuk dalam sektor perujitan dari segi supply barang. Dan kita pada 1 Mac baru-baru ni, macam barang Nestle, semenjak 15 tahun yang lepas, kita telah melakukan pemboikot sebahagian daripada barang Nestle. Okey. Dan daripada 400 jenis barang, kita berjaya boikot 250 jenis barang Nestle. Okey. Tinggal 150 lagi. Tapi 150 tu pun telah menghasilkan jualan tahun lepas saja 30 juta barang Nestle. 30 juta ringgit. Kan? Dan keseluruhan barang yang kita boikot termasuk Unilever, Colgate Palmolive dan sebagainya melibatkan nilai jualan setahun sebanyak 50 juta. Tidak termasuk yang kita boikot yang lepas, yang untuk first March ni saja. Memang walaupun kita nampak ada banyak kelompangan sebab 50 juta dah barang tak ada dalam kedai ni. Tapi alhamdulillah kita lihat banyak barang-barang keluaran IKS semakin agresif pengeluarannya, dan insya-Allah mudah-mudahan dapat menjadi alternatif untuk menampung barang-barang yang telah diboikot. Okay, jadi sebenarnya ada satu keputusan yang amat sukar dan bukan mudah untuk satu-satu bisnes kehilangan jualan 50 juta setahun. Tetapi mudah-mudahan insya-Allah Allah knows best dan Allah ganti. Kita yakin Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, mudah-mudahan insya-Allah. So kalau kalau boleh kita sebut, mungkin sajalah kalau dari segi grossnya, berapa persen yang dah kita boleh ganti balik barang yang kita tolak tu daripada IKS ni lah. So sekurang-kurangnya setidak-tidaknya kita telah berjaya dapat pergantian sekitar 60 ke 70%. That's good lah. Okay. Tetapi masih banyak lagi ruang-ruang dan bidang-bidang kategori barangan yang perlu diceburi oleh orang kita. Sebab apa halangan dari segi usaha ni lah? Halangan yang terbesar yang kita tengok tu. Saya lebih melihat kepada bukan halangan tapi lebih kepada galakan. Okay. Dengan galakan daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri dan dengan kerjasama daripada institusi pengajian tinggi yang mana mereka ada banyak fasiliti R&D dan universiti mereka, dan dengan kerjasama kedua-dua ni akan dapat memperkukuhkan lagi usahawan kita di dalam mengeluarkan produk-produk yang bermutu dan berjenama, insya-Allah. So mudah-mudahan dengan gabungan kerajaan dan institusi pengajian tinggi yang mana fasiliti R&D ada di tempat masing-masing akan dapat mengukuhkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti produk-produk PMS kita, akan setanding dengan produk-produk luar negara, insya-Allah. Okey, kita dah nampak dah di sebalik boikot tu kita membina satu peluang yang lebih luas, dan peluang tu terserah kepada pengusaha untuk membuatnya dengan kualiti, dengan jenama yang bagus, apa-apa semualah yang terbaik untuk dipersembahkan kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia sebenarnya nak, tapi dia nak tahu tu biasalah orang ambil masa dan mungkin juga harga. Yang dia kan, tapi insya-Allah Sabasung kalau untuk Terengganu ni Sabasung akan cuba bantu. Walaupun orang luar boleh kan. Orang luar yang ada produk dia nak mari hantar ke Sabasung, insya-Allah Sabasung akan terima. Jadi gitu. Jadi untuk akhir ni ada apa-apa lagi nak tambah berkenaan sebelum tu tadi pasal produk PMS, selain daripada memberi khidmat nasihat dari segi kualiti, pembukusan, labeling dan sebagainya, kami juga memberi khidmat nasihat tentang penetapan harga. Kan, bukan pengusaha boleh suka-suka hati dia buat harga yang mereka pilih. Tapi harga tu mestilah pada dasar kebolehtahanan dan kebolehbersaingan. Kalau harga kalau letak tinggi sangat, hilang daya saing.
Tapi kalau letak rendah sangat, hilang daya tahan pula, tak boleh nak tanggung kos operasi. Jadi kami juga sama-sama membimbing para usahawan untuk menetapkan harga supaya affordable untuk para pelanggan Sabasun dan pelanggan produk-produk PMKS ni untuk dapat menyokong, membeli dan menyokong barang tersebut. Dan selain tidak mengenakan apa-apa charge untuk pembekal-pembekal, kami tidak mengenakan listing fee. Kalau macam di supermarket lain, apabila pembekal nak bekal barangan, dia kena bayar yuran pendaftaran. Dia kena bayar pula setiap jenis barang yang dah masuk tu dengan kadar tertentu. Kan? Ada yang charge RM500 bagi satu jenis barang, ada hot RM1,500. Tapi di Sabasun semenjak kami wujud selama 30 tahun, kami tak pernah mengadakan apa-apa charge. Kerana pembekal-pembekal barangan di Sabasun merupakan rakan niaga kami. Rakan niaga bukan untuk kami ambil kesempatan, tapi untuk kita sama-sama grow together dan maju di dalam perniagaan dengan saling bantu-membantu. So apa ni daripada saya dia pula, takut ada apa-apa nak tambah untuk ni. Okey. Tadi maklumat tadilah. Okey, untuk harapan saya adalah untuk usahawan di luar sana, maksudnya kami membuka seluas-luasnya pintu dan peluang dan ruang kepada mereka ni untuk hadir dengan produk masing-masing. Okey. Dalam tempoh masa sekarang ni adalah yang paling terbaik. Okey, dengan kesedaran rakyat Malaysia sendiri dan Terengganu khususnya, masa inilah peluang yang kita perlu ambil untuk elakkan apa kita duk bertahan, tunggu sampai bila-bila pun tak jadi. Ambil langkah pertama. Okey. Dan terakhir sekali, terima kasih untuk keseluruhan pelanggan Sabasun kerana selama ni menyokong usaha Sabasun. Maksudnya kalau sokongan kami terhadap Palestin tidak akan berjaya kalau tanpa sokongan pelanggan kami sendiri. Okey. Dan sebab itu kami berharap kejayaan kami adalah kejayaan pelanggan-pelanggan kami juga. Itu je kami. Okey, belum kata-kata terakhir. So mudah-mudahan dengan kedatangan Ramadan ini akan menyemarakkan lagi perjuangan kita terhadap pembebasan bumi Al-Quds daripada cengkaman Zionis Israel. Dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam pembuakatan ini demi menyatakan hasrat dan suara kita agar kekejaman rejim Israel ini dapat dihentikan segera, dan insya-Allah mudah-mudahan kita terus istiqamah sehingga bumi Al-Quds dibebaskan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada kedua-dua pihak wakil daripada Sabasun yang sudi berkongsi mengapa Sabasun boikot dan boikot secara serius benda ni, bukan main-main. Sehingga membuang semua segala-gala produk yang terlibat dengan Israel sekalipun. So, bulan Ramadan ni kita berbelanja di Sabasun. Pertama, kita akan dapat barang murah, insya-Allah, dengan harga yang kompetitif lah, seperti mana janji Sabasun, harga murah sama. Yang kedua, kita membantu kepada usaha boikot ni. Yang ketiganya, kita membantu IKS tu, pengusaha-pengusaha IKS yang cuba untuk naik hasil daripada bantuan tuan-tuan lah, dengan duit tuan-tuan sendiri. Dan yang keempat tu, insya-Allah lah, sebahagian daripada keuntungan Sabasun, sebagaimana yang kita tahu, dia akan sedekahkan kepada Palestin semua tu. Jadi banyak sangat manfaat kalau belanja kat Sabasun ni. Sepatutnya kita faham, kita tengok gitu. Takkan kerana Milo sebuku kita nak memasang muka dengan Sabasun kan. Banyak benda lain je boleh ganti Milo. Tak mati tak minum Milo pun kan. Jadi gitu. So terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh lain, dengan isu-isu lain, dengan cerita-cerita lain. Kita sembang tersantai. Nanti kita akan insyaAllah akan memberi manfaat kepada pendengar lah. Kita tak akan buat benda-benda yang bodoh-bodoh, nak bodoh-bodohkan orang, tak apalah. Kita, konten kita mesti yang baik, yang dipahami. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.